Ini antara istilah-istilah yang akan kita gunalah waktu di dalam matriks ini, iaitu matriks, baris, identiti, semua kesemua ini kita akan jumpa sewaktu kita menyelesaikan soalan nantilah. Jadi bila kita nak menentukan matriks ini sesuatu benda yang berada di dalam aturan baris, aturan lajur, itu semua kita sebut sebagai matriks. Kalau kita nak lebih faham lagi, contoh dia kita bayangkan kedudukan di dalam kelas. Ini kita sebut sebagai kedudukan di dalam kelas. Kalau tengok kedudukan yang pertama ini kita sebut sebagai kedudukan mengikut matriks. Kenapa kita sebut kedudukan mengikut matriks adalah apabila kedudukan yang ada baris dan lajur dia sendiri. Apa benda baris? Okey, yang di sini kita sebut sebagai baris dan yang begini kita sebut sebagai lajur, iaitu baris dan lajur, ataupun kerusi yang bila kita pergi hospital kan. Jadi setiap kedudukan ini dia ada nama dia sendiri. Ke arah sana kita sebut sebagai macam ni ya. Ke sana kita sebut sebagai baris. Tetapi bila kita pergi ke arah sini macam ni, ini kita sebut sebagai laju, iaitu baris dan laju. Okey. Bila baris dan laju, kita anggap ini kedudukan yang ini, kita anggap ini ya. Ini baris ya. Dan saya dah cakap dah tadi, yang ini nama dia baris, yang ke bawah ini kita sebut sebagai laju. Baris ini kita akan mulakan daripada sebelah kiri. Kiri dan ini sebelah dia sebelah kiri dan baris pertama lah yang kita sebut dia sebagai macam ni. Okey, saya namakan macam ni. Ini baris yang pertama, baris yang kedua, baris ketiga dan baris keempat. Okey, seterusnya ini adalah lajur yang pertama, lajur yang kedua, lajur ketiga, lajur keempat, lajur kelima. Okey, itu adalah bila kita nak namakan baris yang pertama, kedua, ketiga, keempat, lajur 1, 2, 3, 4, 5. Adakah baris dengan lajur itu tetap? Tidak. Dia boleh berubah-ubah. Katakanlah kedudukan itu kalau berdasarkan yang ini, kedudukan yang ini, kita akan sebut sebagai matriks 4 darab 5. Kenapa 4 darab 5? Bermaksud 4 baris darab dengan 5 lajur. Iaitu baris yang pertama ini baris, yang kedua ini kita sebut sebagai laju, iaitu baris dan darab laju. Baru kita panggil sebagai bila kita nak kenal matriks tersebut, jenis matriks tersebut ialah matriks 4 darab 5 kalau berdasarkan gambar yang ini. Kalau diberi dalam bentuk jadual begini, kalau diberi dalam bentuk jadual begini, ini juga boleh diwakilkan dalam kedudukan baris dan lajur. Bermaksud yang bahagian ini ya, ini kita sebut sebagai baris. Yang bahagian atas ini kita sebut sebagai laju. Okey, baris dan laju. Okey, bagaimana kita nak mengenali setiap tempat tersebut? Contoh, kalau berdasarkan gambar di sini kita tengok. Okey, berdasarkan gambar di sini kita lihat, kita tengok dia ada 15, dia ada 15, dia ada 10, 21, 24, 10, 10. Okey. Bagaimana kita nak mengenali matriks ini? Matriks ini dinamakan sebagai matriks 2 darab dengan 3. Apa 2? Apa 3? 2 ini merujuk kepada baris, 3 itu merujuk kepada laju, iaitu 2 baris, 3 laju. Jadi kita kena faham. Jadi apakah jenis matriks? Matriks ini adalah matriks 2 darab 3. Okey? Dan kalau kita lihat lagi contoh, kalau saya bagi suatu bentuk kedudukan yang lain, contoh saya kata
7, 2, 1, 5, negatif 6, 2. Okey, ini pun satu perwakilan nombor dan nombor ini kita boleh ditulis di dalam matriks. Yang tadi ini kita tulis dalam bentuk jadual. Kalau kita nak tulis di dalam bentuk matriks, dia akan jadi macam ni. Okey, dia akan jadi macam ni. Ini adalah suatu nombor yang ditulis dalam bentuk matriks. Okey, sekarang kita nak tentukan ini matriks ni jenis apa? Okey, bila kita nak tentukan, kita tengok baris ada berapa baris dan laju ada berapa laju. Maka matriks ini adalah 3 darab 2, iaitu 3 baris yang didarabkan dengan 2 laju. Okey, 3 baris darab dengan 2 laju. Okey. Bagaimana cara kita nak menulis matriks? Kalau awak nampak saya tulis ini 7, 2. Kalau awak tulis macam ni, 7, 2, 1, 5. Ini tidak dianggap sebagai, boleh dianggap sebagai matriks, tetapi ini kita akan anggap macam ni. 1, 2, 3. Yang ini kita anggap satu saja, iaitu 1, 2, 3. Ini adalah 1 bermaksud 3 darab 1, iaitu hanya 1 laju tetapi 3 baris. Ni 3 baris, 1 laju. Okey, kenapa kita kata macam tu? Setiap matriks perlu dijarakkan antara setiap dia punya ahli dia. Yang di dalam ini kita sebut sebagai ahli kepada matriks tersebut, member kepada matriks tersebut. Okey, bila kita kata setiap ahli dia, kalau awak nak kata 7 dengan 2 tu, 2 nilai yang berbeza, maka kena tulis secara berjarak. Tak boleh rapat, dia kena ada social distance antara kedua-dua nilai tersebut. Jadi kena ada dia punya perbezaan tempat dia. Jadi kalau awak rapatkan, dia akan anggap ini sebagai 72, bukan 7 lain, 2 lain. Jadi kalau nak tulis matriks mesti dijarakkan. Kalau 7 dengan 2 nak 2 unsur yang berbeza, maka 7 lain, 2 tempat lain, dijarakkan. Okey, seterusnya kita nak mengenali setiap ahli kepada matriks tersebut. Okey, kita nak mengenali setiap ahli kepada matriks tersebut. Tadi saya dah terangkan bahawa ini kita namakan baris 1, baris 2, baris 3. Yang ini kita namakan laju 1, laju 2. Okey, sekarang kita nak namakan setiap ahli. Kita tengok 7 ni 7 ini merupakan unsur yang berada pada baris 1, laju 1. Baris 1, laju 1. 2 ini dia berada pada baris yang pertama tetapi lajur yang kedua. Itu cara kita nak tulis, iaitu IJ. Setiap unsur tu kita tulis sebagai IJ lah. I ialah baris, J adalah laju. Okey, contoh. Ini yang satu yang bawah ni baris yang kedua laju yang pertama, baris kedua laju kedua. Baris ketiga laju pertama, baris ketiga laju kedua. Okey, sekarang setiap matriks tu, katakanlah suatu matriks, katalah A ini suatu matriks, namakan matriks, setiap matriks ni dia akan tulis secara IJ. Ini IJ ini adalah dia punya kedudukan dia, kedudukan matriks dia tu di mana, dalam bentuk apa. Jadi I ini merujuk kepada baris, I ini merujuk kepada baris, J itu merujuk kepada laju. Jadi setiap matrik dia mesti ada nama dia sendiri. Jadi sebab tu kita takkan tertukar antara dia punya nilai tersebut. Contoh, namakan matriks yang berada pada kedudukan 3, 2. Siapakah matriks? Unsur yang berada pada kedudukan 3, 2. Siapakah dia? Okey. Kalau berdasarkan yang ini. Okey? Siapa?
Respon. Kedudukan 3-2. Baris yang ketiga, lajur yang kedua. Siapa? 2. 2. Okey, 2 ini ya. Baris yang ketiga, lajur yang kedua. Matriks yang lain pula, katalah saya nak buat kedudukan matriks yang lain. Contoh saya nak buat macam ni. Okey, ini adalah dia punya bracket kena ada bagi setiap matriks. Maka katakanlah saya nak bagi, dia tak kisah kalau saya nak letak suatu nombor pun 4, contoh negatif 6, 5, 3, 2, 1. Okey, matriks ini adalah di dalam kedudukan. Apakah jenis matriks dia? Adalah matriks 2 yang didarabkan dengan 3, iaitu 2 baris 3 lajur. Okey, sekarang namakan pada saya matriks unsur yang pada A22. Siapa? A22. Kemudian saya nak A13, A11. Okey, namakan yang berada pada kedudukan baris kedua, lajur kedua. Apa? 2. Okey, 1, 3. Baris 1, lajur 3. 5. Apa pula baris? Okey, betul 5. Baris 1, lajur 1. Baris 1, lajur 1. 4. Okey, boleh faham? Apa matriks ni sekarang? Bagaimana kita nak baca? Matriks ni dia ada 3 matriks. Okey, bila ada 3 matriks P, Q dan R, ketiga-tiga ni matriks. Kalau awak tengok ini pun matriks, Q pun matriks, R pun matriks. Adakah kalau macam ni matriks P, Q, R, saya kata S. S adakah matriks macam ni? Kalau saya buat macam ni 4 saja pun disebut sebagai matriks, tetapi matriks 1, 1. 1 kali 1. Peringkat matriks dia adalah 1 darab 1. Okey. Peringkat dia kenapa kita kata 1 darab 1? Sebab dia hanya ada 1 baris dan 1 lajur sahaja. Okey. Matriks yang lain macam mana? Okey, berdasarkan yang ini kita tengok dia kata peringkat setiap matriks. Apa peringkat tu? Yang saya sebut tadilah. Baris darab lajur tadi. Jadi kalau yang ini awak tengok berapa baris? Iaitu 1 baris darab 3 lajur. Mesti peringkat matriks mesti ditulis baris dahulu baru lajur. Okey? Baris dahulu baru lajur. Awak tak boleh kata peringkat matriks ini 3 darab 1 iaitu 3 lajur. Tak boleh. Matriks mesti, peringkat matriks mesti ditulis baris dahulu baru lajur. Jadi 1 darab 3. So kalau kes Q, Q ini adalah matriks 2 yang didarabkan dengan 1. 2 baris yang didarabkan dengan 1 lajur. Okey. Yang R, kiralah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi yang ini kita sebut sebagai 4 darab dengan 4. Okey, boleh faham? 4 darab dengan 4. Jadi ini adalah peringkat-peringkat matriks. Dan kena ingat, tadi dia ada tulis dalam perwakilan yang dekat atas tadi, saya tak pasti awak ternampak atau tidak, dia ada tulis ini. Square matrix. Square matrix iaitu matriks segi 4 sama. Okey, apakah square matrix? Okey, kita pergi balik yang kepada yang saya tunjuk tadi 4 darab 4 tadi kan. Okey. Square matrix adalah ini. Apabila baris dan lajur dia sama, maka kita sebut sebagai matriks segi 4 sama. Apa maksud segi 4 sama tu? Bermaksud baris macam lebih kurang sama besarlah dengan lajur dia. Jadi katakanlah 3 darab 3, 4 darab 4, 2 darab 2. Maka ini kita sebut sebagai square matrix, iaitu matriks segi 4 sama. Kalau 2 darab 2 awak mesti faham. Matriks tersebut mesti dia ada 2 baris dan 2 lajur. Kena tahu bina nak buat. Kalau 2 kali 2 bermaksud macam ni. 2 baris, kalau kita nak buat dalam bentuk rumah lah. Macam ni lah. Bermaksud 2 baris dan 2 lajur. Jadi ini adalah matriks yang akan terhasil. Okey, kena tahu bagaimana nak buat
nak bina dia punya tempat tu nanti. Okey, sekarang kembali kepada yang ini. Baris pertama yang soalan yang ni. Baris pertama dan lajur ketiga. Matriks P. Okey, unsur yang dia kata P13 adalah baris pertama lajur ketiga. So ini ya, negatif 2. Cara kita membaca. Katakanlah kita ada 2, 1, 2, 1. 2, 4 lah saya bagi suatu nilai. Ini matriks A. Matriks B pula saya bagi macam ni ya. 2, 3, 4, 5, 6. Okey, saya ada pula C. Matriks yang C. Okey, 3, 6, negatif 7, 5. Okey. Jadi nak tahu dia sama ke tak? Okey. Kita tengok dan ini berdasarkan soalan ini ataupun saya buat lagi satu D. D saya buat juga. 2, 3, 4, negatif 1, negatif 6. Okey. Kalau berdasarkan soalan ini, A, matriks A tak sama dengan B. Bagaimana kita nak kata suatu matriks tersebut sama atau tidak? Matriks yang sama adalah peringkat dia sama. Jadi yang ini adalah 2 darab 2, ini adalah 2 darab 3. Maka peringkat matriks dia tidak sama, maka matriks A tak sama dengan B. Matriks yang A dengan C ini sama dari segi peringkat, tetapi unsur dia tidak sama. Okey. Unsur dia tidak sama. Kalau awak nampak sini, ini 2, 2, 1, 4, tetapi yang C adalah 3, negatif 7. Setiap unsur ini tidak sama. Matrik tersebut dikatakan sama apabila peringkat sama, isi dalam sama. Saya buat contoh yang lain pula. Contoh saya kata macam ni. Katalah A, negatif 1, 3, 6, 7 adalah sama dengan suatu matriks yang kedua adalah A, 3, B dan 5. 5 pula dah. 7. Okey. Jikalau matriks A sama dengan B, okey, bermaksud kedua-dua matriks ini sebelah yang A ini dengan sebelah B ini pun dia sama. Jadi setiap unsur dia sama. Jadi kalau berdasarkan soalan ini bermaksud apakah nilai dia? Sekarang ni negatif 1, 3, 6, 7. So apakah nilai A dengan B? Maka nilai A kena ambil. Ini adalah 1, 1. Ini adalah 1, 2. Ini adalah 2, 1. Ini adalah 2, 2. Maka A ini pun unsur 1, 1. B ini adalah, B pula dah. Ini 1, 2. Ini adalah 2, 1, 2, 2. So A ini akan samalah dengan unsur 1, 1 dekat sebelah. So A akan sama dengan negatif 1. B ini akan sama dengan orang ni. So B sama dengan 6. Okey, itu maksud apabila unsur tersebut sama. Okey, boleh kan faham? Bagaimana bila saya kata sesuatu benda tu dia sama? Suatu matriks itu sama. Saya nak tunjuk cara membuat pengiraan yang macam ni. Nombor 2 tengok nombor 2. Dia kata jika diberi P sama dengan Q, ini bermaksud matriks P adalah sama dengan matriks Q. Jika diberi P sama dengan Q, hitung nilai X, nilai Y dan nilai Z dia nak. Sekarang bila kita nak buat pengiraan, kita kena buat perbandingan. Buat perbandingan kita kena tengok macam ni. Ini adalah 1, 1, ini 1, 1. Dia yang P dengan Q tu dia mesti kedudukan yang sama. 1, 1, 1, 2 bermaksud kita kena tengok dia punya kedudukan dia. So sekarang kita dah tahu kalau berdasarkan ini, berdasarkan P dengan Q ini, X akan sama dengan 6 sebab kedudukan X 1, 1, 6 pun 1, 1. Okey, boleh faham? Jadi X sama dengan 6 dah dapat. Okey, seterusnya dia kata nak selesaikan Y. Y ni berapa? Tengok kedudukan Y sebelah Q di mana? Oh sini. So Y sama dengan 2. Sekarang Z, macam mana kita nak selesaikan Z? Okey, bagaimana kita nak selesaikan Z? Kita tengok ini dengan negatif 2. So 2Z
tolak dengan 3 sama dengan negatif 2. Jadi 2Z sama dengan negatif 2 tambah 3. 2Z sama dengan 1. So Z sama dengan 1 per 2. Okey. Dia kena sampai kita buat dia punya persamaan macam tu. Kena cari nilai untuk Z tersebut. Bagaimana kita nak tambah dan nak tolak dua matriks? Syarat nak tambah dan nak tolak, peringkat matriks mesti sama. Peringkat matriks mesti sama. Tak boleh tak sama. Contoh, saya tunjuk kalaulah kita kata A dengan B. A sama dengan 3, 2, 4, 1. B sama dengan 6, 7, 5, 2. Contoh katakanlah saya kata nak tambah A tambah B. Maka A tambah B, dia akan jadi macam ni. Ini 3 tambah dengan 6. Maka 9. Okay. So, yang ini adalah, kita kena tahu yang ini. Ini adalah 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Jadi, maka kita akan dapat siapa 1 dengan 1? 1 dengan 1 adalah 3 tambah dengan 6. Bermaksud 3 tambah dengan 6. So, 1 dengan 2. Matriks 1 dengan matriks 2. Matriks baris 1 laju 2 iaitu 4 kena tambah dengan 5. 4 tambah dengan 5. So, yang ini adalah 2 tambah dengan 7. Yang ini 1 tambah dengan 2. Jadi selalunya kita dah nampak tu, kita boleh terus tulis akan jadi 9, 9, 9, 3. Okey, maka inilah matriks A tambah B. Tolak pun sama. Kita kena tolak ikut kedudukan. Okey, jadi bagaimana pula kalau kita ada matriks yang ketiga? Contoh matriks ketiga ini adalah dia bagi 3, 4. Macam ni saja. So peringkat matriks ini adalah 2 darab 1. Yang ini adalah 2 darab 2. Adakah boleh A tolak dengan C? Tak boleh. Sebab peringkat matriks tidak sama. Yang boleh hanya sama. Kedua-dua sama. Sebab dia kaedah menolak adalah mengikut unsur. Unsur pada baris pertama, laju pertama mesti ditolak atau ditambah dengan unsur pada baris pertama, laju pertama pada matriks yang kedua. Jadi tak boleh buat operasi jikalau kedua-dua matriks tak sama peringkat. Itu maksud dia. Okey?